Satu hadis berbunyi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai sesuatu kaum, maka dia daripada mereka, yakni daripada kaum itu. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa kita umat Islam ini dilarang menyerupai kaum lain. Kita dilarang menyerupai Yahudi, dilarang menyerupai Nasrani, dilarang menyerupai musyrikin, dilarang menyerupai orang-orang kafir. Kerana besok di akhirat, seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia menyerupainya. Kerana itulah orang Islam dilarang mencukur janggut. Kerana mencukur janggut menyerupai kaum musyrikin. Dan orang Islam dilarang menyimpan misai yang tebal. Orang Islam dilarang menyimpan misal yang tebal, yang melentik, terlalu panjang, kerana menyerupai golongan Majusi. Jadi Nabi SAW menyuruh kita memendekkan misai. Nabi SAW menyuruh kita memendekkan misai dan memanjangkan janggut. Kerana perbuatan itu menyerupai Nabi SAW, para sahabat, para awliya Allah, para ulama ul-amilin, dan para salihin. Menyerupai kaum kafir adalah dilarang sama sekali. Kerana kaum kafir itu tidak beriman dengan Allah SWT. Kaum kafir ini mereka menyekutukan Allah SWT. Dan umat Islam dilarang menyerupai mereka dalam apa keadaan sekalipun. Allah SWT melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan, seperti memakai pakaian perempuan, memakai rantai leher, memakai subang di telinga, dan mencukur janggut. Kerana janggut adalah mahkota orang lelaki dan tidak ada pada perempuan. Lelaki yang mencukur janggut telah pun menyerupai kaum wanita. Dan yang demikian ini amat dilarang oleh Nabi SAW. Allah dan Rasulnya melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Sama ada penyerupaan itu dalam bentuk tingkah laku, lelaki yang berkelakuan seperti perempuan, atau berpakaian seperti perempuan, atau mencukur janggut sampai licin, atau memakai rantai, subang, memakai lipstik dan sebagainya. Penyerupaan ini adalah dilarang dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, perempuan dilarang menyerupai lelaki. Allah SWT dan Rasulnya melaknat perempuan yang menyerupai lelaki, seperti berpakaian seperti mana pakaian lelaki, umpamanya memakai seluar jin ataupun seluar slack, memakai baju
kemeja atau t-shirt seperti lelaki. Memotong rambut pendek seperti lelaki. Dan berkelakuan seperti lelaki. Jadi perempuan-perempuan yang berlagak seperti lelaki ini adalah dilaknat oleh Allah dan Rasul. Setiap orang itu kena duduk pada fitrah yang dijadikan Tuhan padanya. Lelaki dijadikan mempunyai sifat-sifat kelelakian, maka hendaklah dia berada dengan sifat kelelakiannya, baik tentang pakaiannya atau tingkah lakunya. Dan perempuan dicipta dengan sifat keperempuanannya, dan hendaklah dia berkelakuan, berpakaian dan berkelakuan sebagai seorang perempuan. Penyerupaan adalah dilarang dan dilaknat Allah. Lelaki yang menyerupai perempuan itu dipanggil pondan ataupun bapuk atau maknya atau transgender. Ini adalah dilarang keras oleh ajaran Islam. Dan perempuan yang menyerupai lelaki itu dipanggil tomboy atau pengkit dan sebagainya, adalah dilarang keras oleh Islam. Sehingga Allah dan Rasulnya melaknat golongan ini, golongan transgender. Ada lelaki sampai menukar jantina kepada perempuan dan menukar namanya kepada nama perempuan. Ada lelaki telah menjalani pembedahan, menukar jantina sehingga dia nampak seperti perempuan dari segi zahirnya, tapi pada hakikatnya dia tetap lelaki, dan dia tidak boleh berkahwin dengan lelaki walaupun rupanya seperti perempuan, walaupun rupa zahirnya seperti perempuan. Dia tetap tidak boleh berkahwin dengan lelaki walaupun namanya telah ditukar kepada nama perempuan. Dia tetap tidak boleh berkahwin dengan lelaki, kerana perkahwinan seperti itu adalah tidak sah menurut ajaran Islam. Perkahwinan itu hanya sah apabila yang berkahwin itu mestilah lelaki dengan perempuan. Adapun lelaki yang telah menukar jantinanya kepada perempuan dan nampak sama seperti perempuan dari segi zahirnya, pada hakikatnya dia tetap lelaki, kerana dia dilahirkan sebagai seorang lelaki. Dia tidak boleh mengandung kerana dia tidak ada rahim dan ovari. Dia tidak boleh menyusukan anak kerana payudaranya payudara buatan, tidak boleh mengeluarkan susu. Walaupun pada zahirnya nampak macam perempuan, padahal dia tidak keluar darah haid seperti mana biasa keluar pada perempuan. Jadi lelaki yang menukar jantina ini, dia rasa dia telah pun menjadi perempuan, padahal pada hakikatnya dia tetap lelaki. Kemudian dia berkahwin pula dengan lelaki, maka perkahwinannya tidak sah menurut ajaran Islam, dan dia dikategorikan sebagai golongan homoseksual, iaitu melakukan perkahwinan sejenis.
Ini adalah perbuatan yang amat dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu janganlah sekali-kali lelaki menukar jantinanya kepada perempuan, kerana perkara itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana menyerupai kaum perempuan. Begitu juga perempuan janganlah menukar jantinanya kepada lelaki. Pasang pula alat kemaluan lelaki dan berlagak seperti lelaki. Buat pembedahan, tukar jadi lelaki. Padahal pada hakikatnya dia adalah perempuan. Segala tambahan-tambahan yang kemudian itu semua tidak boleh mengubahnya menjadi lelaki, meskipun nampak pada zahirnya dia adalah lelaki. Potong rambut pendek seperti lelaki, tak lagi pakai rantai dan sorban, pakai baju macam lelaki, dan dari segi penampilan zahirnya betul-betul macam lelaki. Pada hakikatnya dia tetap perempuan. Kerana segala tambahan-tambahan yang kemudian itu tidak diambil kira, kerana naluri yang ada dalam manusia, dia punya jin, kromosom dia tidak boleh diubah. Seseorang yang dilahirkan sebagai lelaki, dia tetap jadi lelaki, tidak boleh bertukar jadi perempuan. Dan seseorang yang dilahirkan sebagai perempuan tidak boleh bertukar jadi lelaki, walaupun dia berusaha menukarnya, walaupun namanya diubah. Tetapi kalau dia berkahwin, perempuan berkahwin dengan perempuan, dan lelaki kahwin dengan lelaki, maka itu dia panggil homoseksual, golongan homoseksual. Perkahwinan sejenis, dan perkahwinannya itu adalah tidak sah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu berfikirlah sebelum kita bertindak, demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kehidupan dunia hanyalah sementara waktu, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya.